Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Said Al-Risha bin Sa Ismail daripada Al-Hayat Enterprise, sebuah syarikat yang menjalankan aktiviti latihan, pengurusan dan juga perniagaan. Dengan ini ingin mempersembahkan lagi satu tajuk di dalam pengurusan, yaitu bagaimanakah syarikat menjalankan pengurusan syarikat. Di dalam tajuk yang lepas, kita telah membicarakan bagaimana sesebuah perancangan syarikat seharusnya berlaku. Dalam perancangan, apa yang paling penting ialah bagaimana syarikat menjalankan operasinya, bagaimana syarikat masuk ke pasaran, dan juga apa produk yang ingin dikeluarkan, siapa yang bertanggung jawab di atas operasi, bila syarikat akan menjalankan sesuatu operasi, bagaimana operasi tersebut harus dijalankan. Apa maklumat yang perlu, dan juga di mana syarikat harus menjalankan operasinya. Jadi, sesudah perancangan diperbuat dan juga perancangan ini, apa yang paling penting dalam perancangan adalah syarikat mestilah mempunyai jadual pelaksanaan. Bagaimanakah kita ingin membuat suatu jadual pelaksanaan yang jitu dan juga jadual pelaksanaan yang boleh kita rely ataupun boleh kita sandarkan kepada aktiviti jadual tersebut. Yang pertamanya adalah kita harus menentukan siapakah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan. Yang keduanya ialah bila pelaksanaan itu mesti dibuat. Yang ketiganya ialah apa. Yang keempat, lagi sekali bagaimana. Dan yang kelima, apa peralatan yang diperlukan. Untuk menyusun jadual ini, kita harus tetapkan apa dia aktiviti dan juga masa yang perlu untuk pelaksanaan satu projek, iaitu masa dan juga aktiviti. Ada syarikat yang memplotkan masanya berdasarkan kepada minggu, dan ada syarikat yang memplotkan masanya berdasarkan kepada bulan. Di sini saya ingin memplotkan masa kepada bulan oleh sebab ianya merupakan masa yang lebih panjang daripada minggu, dan juga kerana masa bulan ini merupakan
masa yang agak panjang untuk syarikat-syarikat boleh melaksanakan aktiviti-aktivitinya. Pada bulan pertama, kemungkinan daripada segi aktiviti pemasaran syarikat, ialah syarikat mesti mempunyai kajian pasaran. Saya tidak akan menulis dengan panjang lebar kerana apa ini akan menjimatkan ruang di dalam papan tulis ini. Kajian pasaran diperbuat mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun, dan juga bagi syarikat-syarikat yang lebih besar, kemungkinan kajian pasaran dijalankan sepanjang masa. Yang keduanya adalah bagaimana syarikat merancang operasi OPR rancangan. Operasi rancangan di dalam aktiviti pemasaran, di dalam bahagian pemasaran boleh jadi ialah satu, bagaimana ia merancang untuk masuk ke pasaran. Dua, apa produk yang perlu. Yang ketiga, apa dia alat bantu yang perlu. Yang keempat, kaki tangan yang terlibat. Ini adalah operasi rancangan. Apabila operasi rancangan sudah pun selesai, maka syarikat boleh jadi memasuki pasaran pada bulan yang ketiga. Bagaimana untuk masuk ke pasaran? Kebanyakan daripada pengurus-pengurus pemasaran yang berpengalaman, mereka akan menggunakan produk dan juga seterusnya melatih kaki tangan dan juga seterusnya mula meneroka saluran tagihan dan juga menentukan bahawa produk telah pun berada dalam pasaran sebelum pengiklanan dibuat. Dalam hal ini, apabila produk telah berada di dalam pasaran, iklan pun mula disiarkan di dalam media-media massa dan juga media elektronik dan juga media cetak, maka syarikat seterusnya akan menunggu bagaimanakah reaksi pasaran terhadap produk-produk syarikat. Apabila syarikat telah mengkaji bagaimana reaksi pasaran terhadap produk-produk syarikat, yang lebih saya namakan kepada hasil jualan, maka syarikat hendaklah melihat kembali sama ada hasil jualan tersebut adalah hasil yang telah dirancang ataupun sama ada berlaku kepincangan di dalam operasi pemasaran ataupun sama ada produk tidak dapat dijual mengikut sasaran yang telah dicangkok. Apabila hasil jualan tidak menunjukkan hasil
hasil yang positif, maka syarikat haruskah cuba membaiki hasil tersebut. Bagaimanakah syarikat cuba memperbaiki hasil tersebut? Jadi di sini apa yang perlu diperbuat oleh syarikat ialah ia mestilah mengkaji sama ada produk tersebut sesuai ataupun tidak sesuai dengan kehendak pasaran ataupun kehendak segmen yang dipinta. Sebenarnya ada banyak segmen yang boleh dimasuki oleh syarikat bergantung kepada produk-produk yang sesuai yang dikeluarkan oleh syarikat. Dan juga sama ada syarikat mestilah melihat sama ada terdapat persaingan produk syarikat dan juga produk persaing. Di sini banyak faktor persaingan yang boleh dijaga oleh syarikat terlebih dahulu ataupun setelah syarikat belajar daripada pasaran. Faktor saingan yang pertama ialah sama ada harga yang ditawarkan oleh syarikat berpatutan ataupun harga tidak dapat menandingi harga pesaing. Sebenarnya bukanlah syarikat secara individunya, secara mikroekonomiknya menentukan harga produk-produk yang tersendiri. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi harga sebenarnya adalah ditentukan oleh pesaing. Jikalau pesaing memiliki dan mampu menawarkan harga yang lebih rendah di pasaran, sedangkan syarikat tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat menawarkan harga yang lebih rendah daripada itu, maka tuan-tuan dan puan-puan mestilah mencari faktor lain untuk bersaing di pasaran dengan produk-produk yang serupa yang dikeluarkan oleh pesaing. Yang kedua, sama ada kualiti produk tuan-tuan dan puan-puan adalah menepati dengan kehendak pasaran ataupun kualiti produk tuan-tuan dan puan adalah berbeza daripada pesaing. Terdapat pendapat yang mengatakan bahawa sekiranya kita mempunyai kualiti produk yang lebih tinggi daripada pesaing, maka kemungkinan untuk kita berjaya melebihi daripada pesaing adalah tinggi. Tetapi sebenarnya tidak. Kerana apa? Kalau sekiranya sesebuah syarikat dia mempunyai kualiti yang lebih rendah daripada pesaing, tetapi dia menjual juga pada harga yang lebih rendah daripada pesaing, maka semestinya dia juga akan dapat memenangi pasaran. Kerana apa? Persaingannya adalah pada persaingan harga. Okey. Faktor yang ketiga ialah faktor kegunaan. Sama ada produk tuan-tuan dan puan kegunaan tunggal ataupun pelbagai guna.
terdapat produk-produk yang harganya cukup rendah dan juga pelbagai guna dan juga berharga murah. Tetapi produk-produk yang sebegini sesungguhnya produk-produk kebanyakannya tidak mempunyai kualiti yang baik. Tetapi terdapat juga produk yang berharga tinggi dan juga mempunyai pelbagai kegunaan. Dan kadang-kadangnya produk-produk ini mempunyai kualiti yang amat tinggi. Kerana apa? Dia digunakan untuk single use, kualiti tinggi dan juga harga tinggi. Jadi, kajian pasaran ke atas produk-produk ini semestinya dijalankan oleh syarikat dari masa ke semasa untuk menentukan bagaimana pasaran itu bergerak dan juga apakah kehendak-kehendak sebenar yang berada di dalam pasaran. Dan seterusnya syarikat boleh improve ataupun syarikat hendak memperbaiki dirinya untuk bersaing dengan lebih hebat di pasaran. Sesudah syarikat mengenal pasti sebahagian daripada langkah-langkah perbaikan pasaran ini, maka syarikat hendaklah lagi sekali improve ataupun memperbaiki dirinya supaya dia boleh mendapat keuntungan daripada hasil jualannya. Jadi kita telah bincangkan pada sesi yang lalu bagaimana kita harus membuat perancangan, bagaimana pada sesi ini bagaimana kita harus masuk ke pasaran, iaitu dengan meletakkan produk kita di dalam pasaran sama ada di tempat-tempat yang mudah dibeli oleh pengguna ataupun pembeli, dan juga kita letakkan di tempat-tempat yang mana mudah diperhatikan oleh pembeli. Seterusnya kita sudah bincang serba sedikit tentang bagaimana kita nak improve hasil pemasaran, iaitu dengan membuat produk-produk sama ada yang lebih baik daripada pasaran, pada harga yang lebih rendah ataupun pada harga yang lebih tinggi, dan juga pada kegunaan yang lebih banyak ataupun pada kegunaan yang kurang daripada yang terdapat di pasaran. Okey, apabila kita sudah mempunyai maklumat-maklumat begini, maka tibalah kita kepada lagi satu apa yang kita panggil aktiviti penting di dalam syarikat, iaitu aktiviti perbaikan. Perbaikan berlaku sama ada ke atas satu produk dan penampilannya, yang kedua di atas harga, yang ketiga di atas kualiti dan kegunaan, dan juga yang keempat di atas kedudukan produk di pasaran. Yang kelima dan yang terakhir ialah syarikat dalam memperbaiki advertising and promotion, iaitu aktiviti iklan dan promosi. Bagi aktiviti iklan dan promosi ini, sebenarnya syarikat perlu memperbanyakkan iklan dan promosi di dalam mana-mana media, yang mana media ini sama ada dibaca, dilihat ataupun didengar oleh segmen pasaran yang mana syarikat ingin menjual ke segmen tersebut. Okey? Oleh itu, apa yang penting bagi syarikat untuk improve iklan dan promosi ini ialah dengan mencari media yang sesuai untuk syarikat
yang mana media tersebut istilah media yang selalu diperhatikan, didengar ataupun dilihat oleh syarikat, oleh pengguna, sama ada media tersebut elektronik, ataupun media cetak. Media elektronik, pada masa ini media elektronik yang paling efektif ialah internet. Yang keduanya TV, dan ketiganya radio. Bagi media internet, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan laman web, laman sosial, ataupun halaman percuma yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat enjin carian ataupun syarikat seperti YouTube. Pastikan syarikat menggunakan sepenuhnya mana-mana saluran percuma ini, terutamanya melalui internet. Mungkin tuan-tuan dan puan kena bayar sedikit untuk mengiklankan internet, tetapi impak yang saya jangka amatlah tinggi. Pengiklanan di TV sebenarnya mestilah tuan-tuan dan puan memilih saluran TV yang sesuai untuk iklankan produk tuan-tuan dan puan. Saluran TV yang sesuai mestilah saluran yang selalu dilihat ataupun saluran yang selalu ditengok oleh sasaran pasaran tuan-tuan dan puan. Bagi iklan radio, tuan-tuan mestilah memilih saluran radio yang rajin didengar oleh sasaran ataupun segmen pasaran tuan-tuan dan puan. Tidak semua daripada kita meminati siaran-siaran radio yang dikeudarakan secara terus-menerus ke seluruh negara. Ada yang meminati rancangan tempatan, ada yang meminati rancangan-rancangan yang bercorak musikal. Jadi saya berdesak tuan-tuan dan puan supaya berhati-hati memilih saluran-saluran berbayar, kerana kalau sekiranya tidak cukup daripada segi frekuensi, tidak baik, tidak menepati daripada segi kata-kata dan juga maklumat yang disiarkan di dalam iklan tersebut, tuan-tuan akan mengalami kerugian di atas bayaran yang telah diiklankan, dan juga pengguna ataupun pembeli tidak dapat maklumat yang cukup untuk membeli produk-produk yang diiklankan oleh tuan-tuan dan puan. Bagi media cetak, sama ada media cetak tersebut adalah media cetak harian seperti akhbar harian ataupun akhbar mingguan, tuan-tuan mestilah mengiklan supaya apa yang produk-produk tuan-tuan dan puan iklankan dapat ditengok dengan jelas dan juga pada frekuensi yang menepati sasaran tuan-tuan dan puan. Frekuensi membawa masuk kekerapan. Jikalau sekiranya tuan-tuan dan puan tidak mengiklan pada kekerapan yang mencukupi, maka sasaran-sasaran tidak akan dapat melihat iklan tuan-tuan dan puan, dan seterusnya tidak akan membeli produk-produk yang dikeluarkan oleh tuan-tuan dan puan. Jadi saya menggesa tuan-tuan dan puan supaya lebih berhati-hati terhadap pengiklanan tuan-tuan dan puan. Juga berhati-hatilah tentang perkataan-perkataan yang disebut di dalam iklan tuan-tuan dan puan, kerana perkataan-perkataan yang baik semestinya akan dapat menarik, dan juga perkataan-perkataan yang kurang baik dan juga kurang diminati tidak akan dapat menarik bakal-bakal pembeli
dan juga prospek-prospek untuk membeli produk tuan-tuan dan puan-puan. Sesudah kebaikan ini dilakukan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat adalah memerhatikan kembali sama ada terdapatnya perubahan di dalam hasil pendapatan tuan-tuan dan puan-puan daripada iklan dan juga daripada perubahan-perubahan produk dan perubahan segmen yang telah tuan-tuan dan puan-puan lakukan. Jadi daripada sesi-sesi perbincangan yang lepas dan juga sesi perbincangan kali ini, maka saya simpulkan pengurusan itu sebagai yang pertamanya analisa situasi, dan sasaran. Yang keduanya, perancangan. Yang ketiganya, pelaksanaan. Yang keempatnya, penilaian. Yang kelimanya, pembaikan. Dan yang seterusnya ialah bila ada rancangan perbaikan, maka rancangan perbaikan tersebut akan dilaksanakan kembali. Dan juga daripada perancangan tersebut, kita hendaklah sentiasa menganalisa situasi, apakah yang berlaku di dalam pasaran, apakah yang diperbuat oleh pesaing, apakah yang sentiasa diminta oleh pelanggan-pelanggan dan juga prospek tuan-tuan dan puan-puan. Sekian dulu buat kali ini. Jikalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan inginkan maklumat yang lebih lanjut, ataupun ingin belajar lebih lanjut, tuan-tuan boleh menyemak jadual latihan yang bakal disediakan oleh Al-Khairat Enterprise di dalam laman web kami, iaitu prgpsrn.com. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh menyemak melalui laman-laman web ataupun iklan-iklan yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat sekutu kami. Sekian, terima kasih buat masa ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.